A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan masuk ayat 53 dan sebelum tu kita nak tengok perbincangan semalam. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang berusaha untuk bertakwa, dia ditempatkan di dalam maqam, tempat dan kedudukan yang selamat, yang aman. Kita dalam banyak-banyak keadaan hidup kita, kita kalau boleh mengimpikan agar kehidupan kita selamat dan sejahtera sentiasa. Selamat dan sejahtera sentiasa. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu tempat yang kita diami itu tak selamat. Tempat yang kita diami itu tak selamat. Dan kita tahu bahawa harga dan nilai hartanah, nilai hartanah sesebuah tempat itu boleh ditentukan melalui nilai selamat tak selamat. Selamat ke tak selamat. Sebab tu kalau tengok rumah-rumah yang golongan kayangan ni, nak masuk rumah dia melalui beberapa pondok keselamatan. Pondok keselamatan. Ada yang kadang sampai 5. Kan adik saya pernah cerita, dia pernah hantar orang. Dia kadang-kadang buat Grab. Dia pernah hantar orang, perlu 5 pondok keselamatan tu. Daripada pintu depan sampailah ke rumah orang tu. So, nilai dan faktor keselamatan ni sedikit sebanyak dia menjadi keperluan paling premium kepada mereka-mereka yang kedudukan tinggi, kaya mungkin. Kalau anak dan isteri Presiden US, dah tentu dia punya pengawal keselamatan ataupun orang yang mengiringinya tu bukan calang-calang daripada Secret Service. So begitulah ahli syurga. Inilah sepanjang kan pagi tadi kita dengar satu kupasan yang luar biasa daripada Ustaz Syahmi tentang Siratal Mustaqim. Jalan yang kita lalui ini semakin lama semakin naik, semakin meninggi sebab qamah. Semakin lama semakin naik. Dan kerana akhirnya nanti kita akan mengakhiri perjalanan ini di tempat yang tertinggi. Di syurga, maqamin amin, maqamin ulia. Di tempat yang tinggi. Lalu tempat yang tinggi itu kan penuh dengan bahaya. Tempat tinggi ini kan penuh dengan bahaya. Lalu Allah jamin keselamatan tempat yang tinggi itu. Fi maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Di tempat yang tak pernah orang lihat, jannat tersembunyi. Jannat, taman-taman, jannat, syurga, tempat yang tersembunyi, orang tak pernah lihat. Eksklusif buat mata kita yang memandang, orang lain tak pernah sampai. Jin dan manusia, hatta Nabi Adam sebelum itu pun tak pernah lihat keindahan yang sepertinya itu. Jannatin wa uyun. Mata air, uyun juga diartikan sebagai saujana mata memandang, sejuk mata memandang. Ketika kita lihat tempat tu, kita dah tak memandang ke tempat yang lain, kan?
apa nama, puan-puan terutamanya terlebih arif tentang benda ni. Ialah wanita ni kan lazimnya mereka sangat particular terhadap benda-benda yang kecil dan meticulous. Kalau pergi tempat makan tu, dia bukan sahaja menilai sedap tak sedap makan tu, tapi layanan orang dekat situ, layanan pelayannya, kerusinya, mejanya, dia punya convenience-nya, senang ke tak nak pergi ke toilet, senang ke tak nak basuh tangan. Lepas tu ada ke tak tempat untuk kanak-kanak mungkin bermain, dia punya suasana, dia punya vibe, apa nama, pengudaraannya dan macam-macam lagi. Semua itu merujuk kepada uyun suasana. Merujuk kepada uyun. Sedap mata memandang. Sebab bila sedap mata memandang, dia akan memastikan selesa badan untuk menikmatinya. So fi jannati wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Dan mereka memakai yalbasun, mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus. Min sundusin, sutera halus, wa istabraq, dan sutera tebal. Dan istabraq juga bermaksud sutera yang bersulam. Mutaqabilin, sambil berhadapan. Mutaqabil, sambil berhadapan. Berhadapan ni macam mana? Duduk berhadapan. Duduk berhadapan macam inilah mutaqabilin. Duduk berhadap-hadapan. Semacam itu. So, yalbasuna min sundusin. Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus. Kan waktu di dunia, sutera adalah antara pakaian yang paling mewah. Dia tak ada nilai material yang lebih halus, lebih fine, lebih cantik berbanding sutera. Adalah kot dia buat apa nama, dalam bentuk dikilangkan. Sebab sutera ni kan daripada ulat sutera tu. Kemudian ditiru bentuk sintetik menghampiri nilai sutera tu. So, dan dia bukan hanya mewah, mahal, tak ramai yang mampu pakai. Tak ramai yang mampu pakai, malah susah pula untuk dibuat baju. Susah. Mak saya dulu tukang jahit. Dia pernah tersalah potong kain sutera. Sepasang 800. Dia pernah tersalah potong. Dan nilai 800 itu jam tahun 80-an, 90-an. Nilai 800 tu. Nangis. Sebab tak ramai orang yang mampu pakai. Mahal. Dan dia kain dia lembut dan licin. So, tukang jahit ni susah nak buat baju. Namun, ada ahli syurga yang dipakaikan, yang akan pakai 70 lapis kain sutera, 70 lapis pakaian sutera. Kenapa banyak sangat? Kenapa banyak sangat? Kan 70 lapis, kan banyak. Nampak macam tebal macam tu. Pertama sebab sutera ni nipis, halus dan licin. Yang kedua, kalau setakat 70 lapis pakaian sutera, dia mungkin ada, yelah kita tak cukup kaya untuk merasainya. Mana tahu satu masa nanti jadi kaya sekejap sebelum kiamat.
So cari baju-baju sutera ni cuba pakai 70 lapis. Dia mungkin cara macam itu lebih selesa dan nyaman berbanding kalau kita terus pakai baju sejuk dan tebal macam tu. Dan Quran pula dia mendetailkan ada sutera lembut dan sutera tebal. Ada sutera lembut dan sutera tebal. Dan sutera lembut itu digunakan pada badan kerana kain dia lembut. Kan orang lelaki kan diharamkan memakai sutera. Kenapa? Sebab Allah tak bagi. Itu je. Bukan sebab bila pakai kain sutera dapat sopak ke, dapat sakit. Tak. Sutera benda suci. Kan sutera ni kain je kot. Tapi Allah tak bagi pakai. So, itu kan ujian. Nak uji. Boleh patuh ke tak? Boleh patuh tak pada arahan tak boleh pakai sutera? Ada tak orang buat helah, aku tak pakai sutera tapi ini campuran. Dia ada campuran. Sutera dan bukan sutera dijadikan kain. Lalu dapatlah rasa sikit-sikit di kelembutannya tu. Ada banyak je pakaian-pakaian yang mirip sutera. Kan necktie. Boleh tak lelaki patuh untuk tak pakai? Terutamanya baju batik. So, bentuk ujian macam tu kerana dekat syurga Allah nak kita nikmati dengan nikmat sebenar. So, kalau kita boleh jaga hukum di dunia, orang lelaki akan tetap memakainya di syurga. Tunggu sekejap boleh tak? Gitu. Tunggu sekejap boleh tak? Kalau tak boleh, tak apalah. So, dia ada satu kaedah fiqh. Dia sebut sebagai siapa yang mendahulukan siapa yang mendahulukan sesuatu sebelum sampai masanya. Uqiba bihirmani. Dia akan dihukum untuk tidak mendapat apa-apa. Macam sekarang, dihukum tak boleh pakai sutera sebelum sampai masanya, tapi dilanggar juga untuk pakai sekarang. So, kerana hukum dia tak boleh dan haram, maka dia akan dihukum. Risikonya ialah dia tak akan dapat pakai sutera sampai bila-bila. Dan menariknya, tuan-puan, pemakaian sutera, bukankah itu bentuk lambang ketinggian? Lambang karim. Lambang dini orang ada-ada. Mahal kot sutera ni. So, bila dia pakai baju yang mahal, itu kan akan boost dia punya self-esteem dan ego dia. Dan kalau kita tengok ayat-ayat sebelum ni, ayat tentang neraka, Zuq innaka antal azizul karim. Rasalah yang korang duk cari-cari dulu kat dunia. Korang rasa korang berkuasa dan korang rasa korang mulia. Di syurga, sengaja Allah bagi, inilah bentuk kekuasaan dan inilah bentuk kemuliaan. Kau nikmati. Tapi kalau itu yang kau cari dekat dunia, kesan dia apa? Kita akan dituang oleh cecair panas menggelegak dari atas kepala. Allah mention benda yang kecil, pakaian.
pakaian. So, sundusin, sutera halus, lazimnya dia berbentuk pakaian yang di dalam lah. Baju dalam ataupun kemeja semacam ni. Jubah mungkin. Tak pernah nampak jubah sutera kan. Hui. Bayangkan jubah sutera. Ataupun baju dalam ni sutera. Wa istabarak, dan sutera tebal yang bersulam. Sebelum ini ada disebut tentang sutera halus. Ia mungkin boleh digunakan untuk buat baju. Dan sutera halus kan macam tak sesuai kalau kita nak buat seluar. Itulah sutera ni dia benar-benar jadi ujian berat bagi lelaki yang mampu. Kalau dengan ujian sutera ni pun dia gagal nak buat. Kelihatannya dia masih belum matang terhadap terhadap kehidupan ni. Belum matang untuk patuh perintah Allah. Sutera. Bagi yang mampu, yang boleh beli, itu temptation sangat tinggi. Kalau kain samping, harga ribu-ribu dan sutera, dia sanggup, dia mampu beli, dia dah tak pandang dah nak beli kain samping harga 50, yang jual borong dekat Jekyll 80. Tak. Itu bukan dia punya standard untuk pakai. Bagi dia mampu untuk beli 5,000, 8,000, 15,000, 20,000. Tapi sutera. Alasan dia apa? Oh, samping senang dibentuk ikut bentuk badan. Ini bukan pakaian, ini cuma aksesoris. Yang Allah haramkan kan pakai. Anting-anting pun kita pakai juga. Gelang tangan pun disebut pakai, bukan gantung. Gitu kan. So dia bentuk. Ialah ujian yang berat, besar gitu. Okey. So kalau sutera, dia macam kain satin kan. Kain satin, baju malam, baju untuk pakai malam tu, baju untuk beradu ataupun baju tidur, selalunya menggunakan kain satin. Kain yang lembut. Dan baju tidur tu kita tak guna untuk bawa pergi pasar. Kan rasa sangat malu macam tu, melekat dekat badan. So sutera yang lembut ni, dia sesuai untuk buat baju. Tapi seluar, tidak. So itu Allah datangkan, istabarak, sutera tebal, mungkin untuk buat seluar. Kan kalau untuk kain baju tu, dia akan lebih nipis dan ringan. Kalau seluar tu lebih tebal. Dan sutera pula adalah pakaian untuk siapa? Nak jaga pun susah, sukar. Kena dry clean. So pakaian sutera ni siapa yang pakai? Pekerja kilang dekat Top Glove ataupun pekerja kontrak binaan. Tak, orang yang pakai sutera ni selalunya tak buat kerja-kerja keras. Malah dia tak buat kerja-kerja berat. Ngangkat-ngangkat meja memang taklah, bukan dia lah. Kalaupun dia buat keramaian dekat rumah dia, kenduri-kenduri ke, dia hire orang untuk uruskan, dia bayar je. Dia tak angkat pinggan-pinggan mangkuk dari dapur nak hidang ke tetamu, tak. Dia duduk je kat depan tu. Catering yang tolong
settlekan. So, tak mungkin orang yang pakai sutera tu akan buat kerja, atau tak mungkin orang yang nak buat kerja ni memakai pakaian mahal seperti sutera. So, maksudnya apa? Ini merupakan bentuk dan isyarat kemewahan, duduk bersenang lenang, sangat banyak masa lapang, dan ahli syurga tak ada apa kerja nak dibuat. Dia selalu duduk dekat depan pintu atau dekat ruang tamu. Dia ada satu kerusi, orang datang ngadap dia, dihulur tangan dia untuk salam. Gitu. Yelah, kalau waktu kita kecil-kecil dulu, kan mak bapak kita lah yang sibuk ke sana kemari di dapur. Tapi waktu mereka dah tua, mereka menjadi orang orang tua, mereka lah jadi tumpuan kepada anak cucu. Dia duduk je kat situ waktu raya. Dia tak pergi mana-mana. Duduk je kat situ, dan anak-anak yang lain yang tolong uruskan. Cuma yang mampu, mak bapak je akan pakai sutera lah. Mak ni lah terutamanya pakai sutera. So, di syurga, so di syurga bentuknya macam tu. Benda kita tak buat apa-apa, kita duduk-duduk saja. Kita duduk-duduk saja dan kita disibuk dengan sibuk dengan kenikmatan, sibuk bergembira. Tak tahulah, mungkin ada bentuk timetable ke, ataupun iyalah, masing-masing dah ada butler. So kita akan diingatkan, Nazri, you kejap lagi dalam 5 minit, you kena pergi naik buruk tahu, bersiar-siar. Lepas daripada itu, you ada jemputan dinner oleh oleh opah. Oleh opah, dinner dengan opah and the team. Lepas tu ada dinner pula, ada late supper dengan grup yang ni pula. Sibuk masa kita, sibuk mendapat jemputan di sana sini hanya untuk bergembira di syurga. Malah kadang kita fikir, tuan-puan, apa sangatlah yang kita buat dekat dunia ni sehingga kita layak dapat nikmat sebegini rupa. Sebab nikmat ni, nikmat yang kita rasa kita sangat tak patut dapat nikmat ni. Macam ni punya bentuk. Selama-lamanya pula tu. Selama-lamanya. Dan mutaqabilin, mutaqabil duduk berhadap-hadapan. Macam tadi gambar tu kan, ni. Duduk berhadap-hadapan. Kenapa? Nak borak-borak. Duduk dengan mesra, dengan ahli syurga, boleh jadi ahli keluarga kita. Tuan-puan tak nak jumpa ke kita punya nenek moyang? Saya terasa nak jumpa dengan saya punya nenek moyang yang orang pertama yang pegang Islam tu. Kan dekat Nusantara ni orang Arab datang sini bawa Islam. Saya nak jumpa saya punya nenek ke atuk ke yang pertama kali kenal Islam dan dia amalkan Islam, dia ajar pada anak cucu dia, sampailah pada saya. Nak jumpa dia, nak borak dengan dia. Nak borak dengan pedagang ustaz yang bawa tu. So, kerana dia, usaha dia, kita dapat jumpa dengan sahabat yang datang kemari.
jumpa dengan sahabat-sahabat besar, nak tahu kehidupan dia. Kan cerita pasal sahabat-sahabat ni tuan-tuan, berapa banyak, berapa ramai sahabat yang kita kenal? Tak ramai. Selain daripada 4-5 nama-nama besar. Sejarah dia. So, waktu tu, dia tak ada perasaan, lah, bila jumpa ahli syurga tu, satu bab. Kalau ahli syurga tu juga ahli keluarga, dia mungkin akan ada perasaan bercampur baur. Namun dekat syurga tak ada sebarang perasaan marah, tak ada sebarang perasaan tak selesa. So mereka boleh duduk berhadap-hadapan tanpa rasa kekok. Bila kita boleh jadi macam ni? Kan kadang kita kalau kita duduk menghadap orang yang tak biasa, kan kita kekok. Lagi kalau jenis introvert, susah nak duduk dengan orang lain. Namun, perasaan tak selesa macam tu langsung tak ada dalam syurga. Dan mutaqabilin juga boleh membawa maksud menghadap di hadapan. Menghadap di hadapan. Menghadap di hadapan ni macam mana? Duduk classroom style. Duduk classroom style. Duduk macam ni. Semua menghadap satu arah ke hadapan. Kalau macam ni kan oval. Lepas tu dia ada theater style. Ini classroom style. Semua menghadap ke depan. Why? Terutamanya semasa majlis bersama dengan Allah. Dia tak ada orang yang akan membelakangkan, tak? Mereka tidak akan ada duduk di belakang orang lain macam dalam dunia. So classroom style, semua berada di barisan hadapan, menghadap satu arah. Dia tak ada dia duduk belakang orang lain. Tak. Menghadap di hadapan, mutaqabil. Dia berdiri di hadapan. Semua berada di barisan paling hadapan. Dia tak ada duduk di belakang orang lain. Tiada yang rendah darjat sebab duduk belakang orang lain. Dia beza dekat dunia. Kita duduk dalam stadium, kalau duduk depan harga lain, duduk belakang harga lain. Kalau tiket murah duduk luar stadium. Di syurga semua duduk depan. Macam mana buat macam tu? Allah yang tahu. Tunggu kita masuk syurga baru kita tahu macam mana duduk berhadapan ni, mutaqabilin. Duduk paling depan. Kadzalik, begitulah. So setelah pakai pakaian yang cantik, sutra nipis dan sutra tebal, baju dan seluar, duduk pula di barisan hadapan. Dan Allah kata kadzalik, begitulah. Begitulah, demikian balasannya? Ya, begitulah telah disebutkan dalam ayat-ayat lepas tentang balasan-balasan yang diberikan pada orang beriman dan buat sesuatu di dunia ni. So kadzalik ni dia bentuk apa nama? Begitulah keadaannya. Apa keadaannya? Ayat-ayat yang lepas. Kadzalik ni macam pemisah antara ayat lepas dan ayat akan datang. So ayat yang lepas apa? Innal muttaqina fi maqamin amin, tempat yang selamat, tempat yang aman, di tempat yang eksklusif, fi jannatin, tempat eksklusif wa uyun, yang sedap mata memandang, pakaian pula bukan yang bisya-bisya punya, pakaian sutera tebal dan sutera nipis.
Malah mereka saling berhadap-hadapan, sama ada sedang berbual ataupun menghadap ke satu arah di hadapan. Why? Kerana you are attending majlis perkahwinan. Wa zawwajnahum bihurin ain. Kami pasangkan, kami jodohkan mereka. Oh, you are attending majlis perkahwinan. Perkahwinan siapa ni? Perkahwinan kita. Sebab tu pakai baju yang special. Baju sutera. Ada sutera nipis kat dalam, sutera tebal jadi kot. Outer garment, jubah di luar. Oh, majlis kahwin. Majlis kahwin. Dan lazimnya majlis kahwin ni lah orang-orang kaya akan tunjuk dia punya kaya dia, kan? Lagi kalau ada yang apa, RSVP. Belum lagi. Dengan siapa tu belum lagi. Ini baru majlis kahwin. Nak cerita pasal bentuk majlis kahwin tu. So tadi dengan pakaian kita boleh nilai orang tu kaya atau tak. Kan Aziz Karim tu. Level Aziz dan Karim. Dalam majlis kahwin juga, tetamu-tetamu yang hadir ni, yang diminta RSVP, bila dia sampai dia tengok, saya dekat meja mana? Meja sini. You know who I am? Oh, you know who I am? Saya macam tak layak letak dekat meja sini tau. Saya ni close relative dengan pengantin. You patut letak saya di meja di depan. Tu Aziz Karim. So, dia punya perbincangan ni, tema ni tak lari daripada apa yang mereka pernah buat di dunia dulu. Zuka, innaka antal azizul karim. Kau nak sangatkan rasa mulia, rasa begini kan? Sehingga kau tak boleh turunkan egomu. Majlis orang lain pun kau nak kacau. Sebagai orang yang berjaya merendahkan ego, dapat melalui kehidupan agama dengan sikap yang paling matang. Sebab dia sudah berada di atas dan pandangannya lebih luas. Melihat dunia ni kecil, malah boleh melihat dunia dalam 360 darjah. Tempat tinggi, pemandangannya tak terlindung. Maka dia lebih matang. Dia lebih boleh conduct diri dia dengan behavioral yang sangat baik. Lalu Allah hadiahkan dia majlis perkahwinan dia. Wa zawwajnahum, kami kahwinkan mereka. Kami pasangkan mereka. Kami jodohkan mereka. Sebab manusia, lelaki terutamanya, dia suka pada pasangan hidup. Dia suka pada pasangan hidup. Dan manusia ni jenis makhluk yang bersosial. Dia tak suka sorang-sorang. Ada jenis orang yang suka sorang-sorang. Tapi itu tanggapan kita je. Dia suka berseorangan. Sebenarnya, dia selesa je kalau dia bersama dengan orang yang dia kenal dan faham dia. Nah, introvert misal kata, dia bukannya tak suka bergaul dengan orang. Tak. Dia cuma memilih dengan siapa dia nak bergaul. Sebab kalau manusia tu memang dia hanya nak sorang-sorang, nanti boleh bisikkan dekat telinga dia. Kau mati nanti, golek sendiri masuk kubur. Dan sebab kita memang makhluk sosial. Kita memang makhluk sosial. Kita memang perlu orang lain. Sama dia extrovert ke introvert ke, kedua-duanya perlu pada manusia. Dan manusia paling rapat yang diperlu ialah mak dan ayah. Mak dan ayah dia. So, siapakah pasangan mereka ni? Kan? Dijodohkan, diberi pasangan. Dan pasangan, wazawwajnahum,
sama ada dia dikahwinkan ataupun Allah datangkan kawan yang sekepala. Sebab lazimnya zawwajani kahwin, nikah. Tapi ada je manusia yang tak setuju dengan idea kahwin ni. Sebab tu kehidupan dia sampai ke sudah, dia tak kahwin. Kan mungkin tak ada jodoh dia di syurga. Allahu'alam. Tapi Allah paling tahu dan lebih tahu tentang apa yang kita nak. Sama ada zawwajnahum ini dikahwinkan atau diberi pasangan, dan pasangan ni tak semestinya perlu berkahwin, tapi kawan sekepala pun disebut sebagai pasangan. Kan kawan sekepala pun disebut sebagai pasangan. Dan nilai pasangan tu, apa sifat dia? Bihurin ain. Hur lazimnya digunakan untuk perempuan yang bermata cantik. Perempuan yang bermata cantik. Hur. Dan ain pula mata. Hur tu dah bermaksud mata cantik dah. Ain pula mata. Ain pula mata. So hurin ain ni dia punya gambaran, bila kita lihat dia, kita terpesona. Allah sebut mata untuk membayangkan pada kita cantiknya pasangan di syurga tu. Cantiknya pasangan di syurga tu. Sama macam kita jarang tengok cermin kan. Lepas mandi kita tengok cermin. Tapi kalau kita borak dengan anak, dengan Hauna ke, dengan Ulia, apa yang membuatkan kita tertarik dengan dia? Kita suka tengok mata dia. Kita suka tengok mata dia. Cuma sebab bihurin ini macam payah nak sebut, lazimnya kita artikan sebagai bidadari. Sedangkan hurin ain maksudnya orang yang kita sedap nak tengok. Kita suka nak tengok. Tak kira dah lelaki ke perempuan. Kan? Adakah semua yang sedap dipandang ni semata-mata perempuan? Tidak. Lelaki juga ada yang handsome-handsome, tak kurang handsome-nya, kan? Macam pelakon Jepun tu. Dia berlakon filem apa? Sebab cantik ni dia ikut kepada the eye of beholder. Mata siapa yang memandang. Kalau bagi dia Brad Pitt tu cantik, Brad Pitt lah. Subjektif. Dan Allah kata begitulah kami akan pasangkan mereka, kami akan kahwinkan mereka dengan pasangan yang mata dia seronok untuk tengok. Oshin. Mata dia seronok untuk tengok. Bukan mata orang lain. Mata dia. Bihurin ain. Dan hur pula selain daripada bermaksud perempuan yang bermata cantik, ada juga yang membezakan hur bermaksud warna kulit yang cantik. Ain pula diartikan sebagai kecantikan mereka. Dahlah mata cantik, kulit dia polos dan dia memang cantik. Dia memang cantik. Dan di sinilah feminisme melihat
Quran ni tak adil sebab ditafsirkan oleh ulama-ulama lelaki. Lalu kebanyakannya cerita tentang nikmat syurga adalah tentang bidadari. Sebab lelaki memang gila perempuan. Kan macam tu pula. Tak. Siapa pun masuk syurga, dia akan dapat pasangan yang dia sendiri akan akui, cantik betul. Bihurin ain. Dan kecantikan tu bukan hanya pada wajah dan mata, tapi warna kulit. Speaking of which, warna kulit. Warna kulit. Tuan-puan pernah tengok Avatar? Avatar tu warna kulit dia apa? Biru. Cantik tak? Avatar tu warna kulit dia biru. Cantik tak? Dia boleh dia jadi box office kot. Avatar macam ni. Biru lepas tu ada freckles putih. Aisyah kata cantik, Lara Fabia kata tak cantik. Hartini kata tak cantik. Dalam ni pun kita sudah khilaf dalam kalangan ulama-ulama. Grup bonda. So, cantik ni subjektif. Bila Allah kata, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, tak kira sama ada dia itu ditemukan dengan bidadari, lelaki pasangannya perempuan, ataupun perempuan pasangannya lelaki, pasangan yang kita dapat tak seperti di dunia. Pasangan itu, dia akan menjadi cantik di mata kita. Kalau lanjutan tafsir ni dia kata, ketua bidadari dalam syurga kita ialah isteri kita sendiri. Saya macam tak setuju dengan pendapat tu. Bidadari ni ialah ahli dalam syurga. Okay? Bidadari ialah orang di dalam syurga. Kita ni dari dunia. Isteri kita dari dunia. Tugas bidadari layan orang, layan kita. Takkanlah isteri kita yang beriman dan amal soleh struggle dengan ujian dunia masuk syurga untuk layan kita. Tak patut. Dia ahli syurga. Dia VIP. Kenapa perlu dia mengambil kedudukan ketua bidadari untuk layan suami dia? Why? Aku nak berseronok. Aku nak berseronok. Aku tak ada masa lah nak layan-layan. Satu perempuan, dia bukan macam pramugari layan kita dekat flight. Kan? So idea isteri jadi ketua bidadari, saya tak setuju. Melainkan siapa-siapa yang rela dan setuju. Silakan. Kita dah struggle dekat dunia. Kita hanya nak bergembira. Bergembira. Apa pun kita nak gelar bidadari ni. Bidadari tak disebut pun dalam Quran. Allah cuma sebut hurin ain, mata dia cantik, kulit dia mulus, itu je. Tak ada istilah bidadari. Kita alam Melayu ni yang come out dengan perkataan bidadari. Allah cuma kata ada pelayan-pelayan di syurga yang melayan kehendak kita. So kalau setuju, dikahwinkan semula dengan isteri kita, silakan.
Tapi waktu itu dia bukan bertanggungjawab untuk melayan kita. Tak. Dia nak samakan hidup dekat dunia. Bukan begitu. Katalah isteri itu kahwin lebih daripada sekali. Kahwin pertama, suami pertama meninggal. Kahwin kedua, so dia nak jadi isteri siapa? Atau isteri dia, Asia. Suami dia Fir'aun. Langsung tak jumpa dengan suami. Dia nak jadi ketua bidadari siapa? Asia. Atau Maryam. Mana ada suami? Dia nak jadi ketua bidadari siapa? Itu. Saya tak bersama dengan yang menanggap isteri kita akan jadi ketua bidadari. Tak. Kita lihat, kita sendiri sebagai suami lihat kesungguhan dia terhadap beragama. Kesungguhan dia baca Quran. Dia punya sabar dia waktu tak boleh nak baca Quran. Kan tekunnya dia buat sembahyang, solat malam. Hebatnya perjuangan dia nak melahirkan anak. Saya mengharapkan dia boleh dapat nikmat lebih besar daripada mana-mana suami. So bagi lelaki dia dah ditawarkan apa? Hurin ain. Tak perlu dah pada isteri sedia ada pun secara logik kalau difikir. Tapi kita tak tahu apa bakal berlaku dekat sana. Dan Allah akan sediakan nikmat yang tak kunjung henti. Inilah isteri melihat suami, setiap kerdipan dia melihat suami dia makin handsome. Dia nak suami dia bentuk macam mana? Tinggi, rendah, tak buncit, sado, semua boleh. So umur lelaki tetap dalam antara 31 ke 33 tahun dan perempuan berumur 29 tahun. So wanita dunia dia akan dihiasi dengan dengan hiasan yang lebih cantik berbanding wanita sedia ada dalam syurga, wanita dan lelaki sedia ada dalam syurga kerana pengorbanan iman, takwa mereka yang mereka usahakan di dunia. Dan ada banyak persoalan. Contoh macam Asia, Maryam tadi tu. Dia nak jadi suami siapa? Suami dia siapa? Itu Allah punya tahu macam nak buat. Kan, kenapa hanya disebut bidadari? Tak, dia bukan hanya disebut bidadari. Allah kata hurin ain. Hurin ain bukan hanya wanita. Yang mata cantik ni bukan hanya wanita. Baby tu mata cantik. Lelaki pun ada mata cantik. So kecenderungan untuk kita translate hurin ain kepada hanya wanita yang bermata jelly. Wanita bermata jelly. Itu mungkin translation yang lama. Sekarang kita boleh melihat lelaki dan wanita, pasangan yang can take our eyes from them. Yang kita tak boleh nak melihat ke tempat lain melainkan pada mereka. Wanita dunia lebih cantik dari bidadari suami kita kan? Ya, sebab nilai takwa.
nilai takwa. Suatu jangan gambarkan bidadari. Jangan gambarkan bidadari. Sebab bila sebut bidadari, gendernya mesti wanita. Kan? Kalau sebut bidadari, kenapa hanya disebut bidadari? Kenapa tak disebut pasangan untuk wanita pula? Lalu wanita jiran kita risau. Adakah wanita-wanita dunia juga akan dapat pasangan kalau dia trauma dulu dengan suami dia yang panas baran, suka memaki, suka memukul, sampai berdarah, sampai keguguran? Itu sangat trauma. So kenapa dia perlu bersuami di syurga? Kalau pengalaman dia dekat dunia begitu menyakitkan. Dan Quran, dia bukan hanya sebut pasangan untuk lelaki je, tak. Namun bila Allah sebut tentang keinginan lelaki kepada wanita, itu memang realiti. Lelaki memang macam tu kehendak dia zaman berzaman. Dia memang suka pada wanita. Namun bila sebut wanita, kehendak mereka berbeza. So Allah tidak sebut spesifik apa yang wanita nak. Namun dalam keadaan kita tak rasa, surah Insan tu kan, Allah sebut benda-benda yang begitu detail yang selalunya jadi perhatian dan perbualan bagi wanita. Kan? Detail dalam surah Insan tu kan, tentang minum. Tentang minum. Kan sebut tentang pinggan, tentang gelas daripada perak tapi macam kaca. Lelaki tak pernah hirau pun. Gelas macam ni pun jadilah. Asalkan kat syurga. Gelas apa ni? Gelas plastik. Warna kuning. Kan, katalah gelas ni dekat gerobok kita dah lama. Seminggu. Nak minum. Kan kena cuci dulu. Supaya buang dia punya abuk-abuk kat dalam. Tu bagi suami kita lelaki. Ada dia sebut nak cuci. Tak, pergi kowe terus. Minum je. Abuk tak abuk. Itu bezanya emosi lelaki dan wanita. Wanita lebih halus. Dan Allah sebut perkara tentang syurga ni sangat halus. Sangat halus. Dan Allah sedang membangkitkan keinginan wanita. Benda-benda yang halus ni, yang wanita trigger dan menimbulkan keseronokan dia. Kan wanita suka tengok susunan-susunan permata sama ada dia tersusun atau bertabur. Kan? Yatufu alaihim wildanun ka'annahum lu'lu'um maknun. Yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Itu semua tu Allah tarik perhatian wanita. Tak perlu sebut pasangan. Tapi Allah sebut tentang apa yang menarik perhatian wanita. Chandelier yang tergantung. Allah tak pernah sebut chandelier tahu dalam Quran. Tapi itu antara perkara yang wanita akan tengok bila masuk grand ballroom. Cantiknya lampu dia. Tuan-tuan pernah pergi masjid TNB dekat Bangsa. Dia punya lampu dia ambil daripada Turki, cantik gila. Bentuk macam tu. So Allah sebut banyak benda yang kecil-kecil supaya pembaca Quran, pembaca wanita akan rasa seronok, hati dibuai-buai, emosi dibelai-belai. Seolah-olah ada bisikan di telinga, bukan Yusuf Tayyub, tapi jomlah ke syurga. Kadzalika wazawwajnahum bihurin in. Plus, dah tak ada dah rasa dengki, iri hati, marah, dendam dan geram.
dalam syurga. Tak ada dah. Boleh jadi kita lupa suami kat syurga nanti. Sebab banyak dan besarnya nikmat. Yalah, saya tak tahu kalau saya punya amal ditimbang dengan isteri saya mana lebih berat. Tapi saya yakin amal isteri saya lebih berat dan lebih besar. Melahirkan anak tu sudah satu bentuk mujahadah. Dia terima, dia dia melahirkan hamba Allah atas muka bumi. Suami tak mungkin boleh mengalahkan. Tadi saya tengah makan dengan anak, ada satu keluarga, suami dia muda, isteri dia muda. Saya kira anak dia 7 orang. Kecil-kecil berderet. Itu saya tak tahu mujahadah dia menjaga anak 7 orang ni. Itu muda lagi pasangan tu, muda. Tengok dia orang punya kesungguhan, langsung tak ada kecoh-kecoh, tak ada tinggi suara ke. Kan biasa kita anak 3 orang, oi dia punya suara macam nak bagi tahu satu kelas. Tapi ni bawa makan, tempat terbuka, anak dia sangat tersusun. Yang tu 7 ketul, anak saya 3 ketul. So, benda macam tu. Lalu sedang duduk berhadapan-hadapan, dinikahkan, diberi pasangan. Yada'una fiha bikulli fakihatin aminin. Dan mereka meminta. Yada'un, mereka duk minta. Minta di dalam syurga. Bikulli fakihatin. Tiap-tiap jenis buah. Bikulli fakihatin aminin. Aminin dengan rasa aman. Tadi di awal Allah sebut innalil muttaqina fi jannatin amin, kan? Fi jannatin uyun, innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun. Ini lagi sekali aminin, diorang memanggil minta buah pun dalam keadaan yang sangat harmoni, aman sentosa. Yada'una fiha, mereka minta. Waktu itu, waktu tengah majlis kahwin tu, Allah bagi tahu pada kita apa yang berlaku. Kalau dekat dunia dulu, diorang nak makan macam-macam. Kita ni, hari-hari dekat dunia ni, kita nak makan macam-macam hari-hari. Hari-hari kita perlu makan, kan? Dan kita nak makan benda yang sedap-sedap. Tapi, tak semua antara kita yang mampu dan mahu. Dan tak semua benda yang kita nak boleh dapat. Semalam balik dari ROI, dapat brosur Lotus tu. Anak saya bertiga duk mengekek dalam bilik sebab dia nampak dekat situ ada ayam, ada daging, ada babi. Lepas tu kakak dia cakap, jom kita order babi ni nak cuba rasa. Kan tak semua benda yang kita nak boleh dapat. Mudah. Dia fikir apa? Dia nak rasa je. Macam ni kot rasa babi. Kalau bagi tawaran pada anak kita nak makan apa, hari-hari dia nak makan pizza. Asal tanya je, Hauna nak makan apa? KFC. Hari-hari. Tapi tak semua apa yang dia nak boleh dapat di dunia. So dekat syurga tunggu apa lagi? Order lah. Teringin nak try beer. Order je lah. Yada'una fiha. So bila order makan, takkanlah sopan santun, izinkan saya meminta beer, barang seketul. Tidaklah begitu. Kan? So bila order ni, suara akan tinggi mungkin, saling panggil memanggil, dan Allah kata mereka mengorder di dalam tu dalam keadaan aman damai. Dan perkara yang kita order,
Allah sebut apa? Bikulli fakihah. Bikulli fakihah. Tiap-tiap jenis buah. Kenapa Allah sebut buah? Sebab masyarakat Arab sangat suka pada buah. Masyarakat Arab sangat suka pada buah. Dan itu bukan bermaksud di syurga hanya ada buah. Tak. Sebab buah ni, buah ni adalah makanan yang tak perlu masak, kita boleh terus makan. Mudah. Kan syurga kita nak bermudah-mudahan. So tak perlu masak, tinggal makan. Tu mudah, benda yang mudah. So bukan hanya ada buah, biryani pun ada, jangan risau. Yang penting masuk dulu. Kalau nak nasi Arab pun ada, nasi Arab kepala unta pun ada. Jangan risau. Dan buah pula fakihah, buah yang manis. Buah yang manis, pembuka selera. Appetizer kan, pembuka selera. So bila selera dah terbuka, nak makan apa lagi lepas tu? Silakan. Dan menariknya syurga, kita tak ada rasa lapar. Tak ada rasa nak membuang. Tak. Semuanya tinggal nikmati. So kalau tak rasa lapar, kita mungkin tak makan banyak. Kan makan banyak sebab nak rasa, makan nak rasa je. Oh ini rasa biryani, oh sedapnya biryani ni, oh sedapnya, oh sedapnya. Bertambah 5 pinggan. Dekat dunia, sedap macam mana pun makanan tu, kita tak boleh lebih daripada 3 pinggan. Sebab tak mampu dah nak masuk. Gitu. So dah pukul 4. Saya tinggalkan tuan-puan dengan aktiviti syurga, dengan makan-makan. So next time, esok malam kita akan sambung untuk habiskan sampai ayat ke-59. 59. So dia ada berkaitan menarik antara 55, 56. Kan ini tentang makan-makan, 56 tentang mati. Berapa orang yang mati kerana makan, ataupun berapa orang yang mati tak makan. Oh gitu. So dua pula. Esok malam insya-Allah kita akan habiskan dengan nak melihat apa penutup surah Dukhan, surah Asab, dan ayat-ayat yang datang dalam surah Dukhan ni sebenarnya menjadikan kita clear, memandang bukan lagi dengan asap di hadapan, tetapi dengan lebih clear tentang risiko kita gagal merendahkan ego. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.